Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang pasukan Terengganu, yang mana Terengganu menang 3-1 hasil jaringan Jordan Mintah 2, 1 daripada Faisal Halim. Manakala gol Selangor dijaringkan oleh Sharif Fikri. Perlawanan ini agak menarik untuk ditonton. Sebab apa? Sebab kedua-dua pasukan menunjukkan aksi yang menarik, yang mana mereka sering berbalas serangan. Itu memang boleh dikatakan sekejap Terengganu attack, sekejap Selangor attack, walaupun pada keseluruhannya boleh dikatakan Terengganu menguasai perlawanan. Okey, tanpa membuang masa, marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni? Yang pertama, kita patut bagi pujian kepada goalkeeper Terengganu, iaitu Suhaimi Hussein, bukannya Sufian Suhaimi. Ini lawak yang keberapa kali dah saya buat, harap tidak hambar. Yang mana Suhaimi Hussein ini telah melakukan satu aksi yang sangat memberangsangkan di gawang gol Terengganu, apabila beliau banyak melakukan aksi penyelamatan yang sangat-sangat memberangsangkan dan juga berjaya menghalang bahagian serangan Selangor untuk menjaringkan gol pada perlawanan semalam. Antaranya percubaan daripada Sharif Fikri dan sebagainya, beliau telah menafikan dengan begitu baik. Jadi patut diberi pujian kepada Suhaimi Hussein atas tindakannya yang cemerlang dan juga ketangkasan beliau sebagai seorang goalkeeper pada perlawanan menentang Selangor FC pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka adalah tentang defend department pasukan Terengganu, yang mana semalam pemain-pemain Terengganu di bahagian pertahanan bermain dengan sangat-sangat baik. Terutamanya saya boleh bagi pujian kepada Syahrul Nizam, yang mana Syahrul Nizam beraksi dengan sangat baik bergandingan dengan Azim Rikovic, yang mana beliau menunjukkan satu persefahaman yang sangat baik walaupun jarang diturunkan sekali, tetapi mereka berdua berjaya untuk mengawal bahagian pertahanan Terengganu dengan sangat baik daripada ditembusi oleh pemain-pemain Selangor FC, yang mana mereka bermain dengan begitu kompak, berdisiplin dan cepat untuk membaca gerakan-gerakan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Selangor di bahagian hadapan. Memang patut diberi pujian untuk back four pasukan Terengganu yang diketuai oleh Syahrul, Azim dan juga Azharul di bahagian kanan serta Arif Fazilah di bahagian kiri. Okey, itu yang kedua yang saya suka tentang pasukan Terengganu. Yang ketiga, apabila kita bercakap tentang soal taktikal yang diturunkan oleh Nafuzi Zain pada perlawanan semalam, boleh saya katakan macam video saya sebelum ni, iaitu kunci utama pasukan Terengganu adalah di bahagian midfield. Untuk mereka menggerakkan dan juga mencorakkan perlawanan adalah bergantung kepada midfield yang diturunkan. Sekiranya Delci dan juga Habib Harun masih lagi diturunkan dalam satu perlawanan, maka bagi saya Terengganu tidak mempunyai masalah untuk mengawal midfield dengan baik. Pada perlawanan semalam boleh dikatakan Habib dan juga Delci bermain dengan dua midfield yang sangat mantap. Mereka berdua berjaya menggalas tugas dengan sangat baik di bahagian tengah, yang mana Habib ditugaskan untuk lebih kepada bertahan dan juga Delci ditugaskan untuk lebih kepada membantu bahagian serangan. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Delci dan juga Faisal Halim sering bertukar tempat. Kadang-kadang Delci bermain di bahagian sayap, Faisal Halim bermain di bahagian tengah. Sekiranya Faisal Halim bermain di bahagian sayap, maka Delci akan masuk ke tengah, ataupun Delci akan memberi bantuan kepada Faisal Halim di bahagian sayap. Benda tu telah menyebabkan Terengganu punya movement dan juga transition di bahagian tengah sangat-sangat menarik, yang mana mereka banyak option untuk melakukan serangan ke atas pasukan Selangor, sama ada melakukan break attack ke bahagian tengah ataupun menggunakan pemain sayap yang mempunyai kelajuan yang sangat-sangat pantas seperti Faisal Halim. Dan kita boleh lihat disebabkan transition dan juga pertukaran position yang sering dilakukan oleh Delci dan juga Faisal Halim pada perlawanan semalam, mereka berjaya untuk menjaringkan gol pertama daripada break attack yang sangat-sangat menarik yang dilakukan oleh Faisal Halim, memulakan larian di bahagian tengah. Beliau tidak bermain di bahagian sayap pun, tetapi beliau masuk ke bahagian tengah, membuka kepada Engku dan Engku melakukan percubaan, bola tempiah, Faisal Halim menyudahkan peluang tersebut. Itu adalah satu-satunya orang panggil gerakan di bahagian tengah yang menarik yang dilakukan oleh
Terengganu pada perlawanan semalam. Disebabkan apa? Disebabkan mereka ada Delci dan juga Habib yang bersefahaman dan mampu untuk melakukan tugas dengan sangat baik bagi membantu bahagian tengah, Habib untuk bertahan, Delci untuk menyerang. Itu yang ketiga yang saya suka. Yang keempat, apa yang saya suka adalah tentang peranan Faiz Nasir. Ramai tidak bercakap tentang Faiz Nasir, tetapi apa yang saya nampak, Faiz Nasir bagi pasukan Terengganu adalah pemain yang sangat penting dalam sistem Nafuzizin. Yang mana Faiz Nasir ni sekiranya diturunkan di bahagian tengah, beliau mampu menjalankan tugas dengan baik. Diturunkan di bahagian kanan, beliau mampu menjalankan tugas dengan sangat baik. Jika diturunkan di bahagian kiri, beliau juga mampu untuk menjalankan tugas dengan baik. Boleh katakan Faiz Nasir ni juga adalah salah seorang player selain Delci dan Habib untuk menyempurnakan taktikal Nafuzizin ni. Pada perlawanan ni kita boleh tengok bagaimana Faiz Nasir bermain dengan agak wide ke kanan, dan yang paling menarik adalah Faiz Nasir tidak terlalu ofensif untuk membantu bahagian serangan. Sebaliknya beliau lebih memberi space ataupun ruang kepada Engku untuk kontrol bola di bahagian kanan ataupun untuk menyerang di bahagian kanan bagi pasukan Terengganu. Manakala untuk Faiz Nasir pula, beliau berperanan untuk stay di bahagian midfield ataupun beliau akan stay wide di bahagian sayap untuk memastikan jika Selangor kena counter, jika Terengganu kena counter, maka beliau boleh untuk membantu Azharul bagi membantu bahagian pertahanan Terengganu untuk melakukan track back. Itu yang saya suka tentang Faiz Nasir. Beliau pandai untuk menempatkan diri dalam kedudukan yang betul. Sama ada kadang-kadang dia duduk wide ataupun dia masuk deep balik ke tengah ataupun dia sedikit ofensif ke hadapan. Tetapi perlawanan semalam memang nampak yang Faiz Nasir ni dia akan stay di middle line, di garisan tengah, dan selebihnya dia akan memberi space ataupun ruang kepada Engku untuk bergerak bebas ke hadapan, dan beliau akan bantu sedikit sahaja di bahagian belakang ataupun selebihnya akan dibantu oleh Azharul ataupun disupport oleh Azharul dengan buat overlapping. Itu yang saya suka lah tentang pasukan Terengganu. Yang terakhir, apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu adalah mengenai Jordan Mintah lah. Walaupun pada keseluruhan ataupun daripada overall performance, Jordan Mintah tidaklah banyak melakukan combination play yang sangat menarik, dan beliau juga tidak mampu untuk build up serta melakukan team play yang sangat menarik dengan pemain-pemain tengah dan juga pemain-pemain sayap Terengganu. Tetapi kelebihan Jordan Mintah ni daripada segi, dia ada satu kelebihan, iaitu free kick. Yang mana boleh dikatakan Jordan Mintah punya kelebihan semalam hanyalah terletak kepada free kick specialist. Tetapi daripada open gameplay, Jordan Mintah agak kurang di situ. Tetapi bagi saya itu benda yang perlu diperbaikilah untuk Terengganu, untuk memastikan yang Jordan Mintah ni boleh terlibat dengan banyak combination play dan juga lebih terlibat dengan banyak open gameplay supaya Jordan Mintah boleh menjaringkan gol daripada gerakan-gerakan yang terbuka lah. Sebab apa? Sebab semalam ada beberapa gerakan dan juga serangan yang dilakukan oleh Terengganu tetapi gagal dimanfaatkan dan juga gagal disudahkan oleh Jordan Mintah. Saya tak faham satu tentang Jordan Mintah ni. Free kick dia padu, finishing dia padu, dia ada power dan juga accuracy untuk ataupun ketepatan dan juga kejituan lah untuk menjaringkan gol melalui free kick. Tetapi apabila dia ada dalam kedudukan yang open, terbuka, yang mampu untuk beliau lakukan shooting dan sebagainya, finishing ataupun finisher yang dia lakukan tu, rembatan yang dia lakukan tu agak perlahan, tak seperti mana dia ambil free kick. Itu yang menjadi tanda tanya kepada saya. Kenapa Jordan Mintah ni tak boleh nak buh gol daripada open gameplay, tetapi daripada free kick dia mampu untuk jaringkan? Padahal free kick lagi susah kot. Kalau open gameplay dia hanya boleh tempat bola, dia boleh shoot terus masuk gol dan sebagainya kan. Tetapi daripada open gameplay dia tak boleh nak score. Daripada segi free kick dia boleh score. Itu yang menjadi tanda tanya, dan itulah yang perlu diperbaiki oleh Jordan Mintah sekiranya beliau ingin jadi striker yang komplit bagi pasukan Terengganu dan untuk tidak ditukarkan dengan David Da Silva lah. Harap penyokong Terengganu fahamlah yang ni. Itu kelemahan Terengganu lah. Okey, secara overallnya Terengganu bermain dengan sangat baik lah pada perlawanan semalam. Berjaya mengawal bahagian tengah dengan sangat baik. Mintah mampu untuk melakukan percubaan daripada free kick dengan sangat baik. Defense serta goalkeeper Terengganu bermain dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk ke dalam ulasan pasukan Selangor. Apakah kelemahan pasukan Selangor pada perlawanan ni?
kelemahan pasukan Selangor pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka terus menerus menggunakan konsep dan juga taktikal yang sama, iaitu mereka menyerang menggunakan wide area, iaitu menggunakan bahagian sayap, dan pemain-pemain di sayap seperti Nur Hakim Hassan, seperti Hentaau dan sebagainya akan cuba melakukan penetration ataupun akan cuba buat cutback masuk ke dalam kotak penalti bagi mencari target man mereka, iaitu Josh dan juga Sharif Fikri di second half. Tetapi sayang, corak permainan sebegitu agak susah untuk ditembusi ataupun dimainkan apabila bertemu dengan pertahanan yang begitu kompak seperti Terengganu. Sepatutnya apa yang perlu dilakukan oleh Selangor adalah mereka boleh supply bola ke belakang pertahanan untuk mencari Sharif Fikri yang sering melakukan larian-larian di belakang pertahanan. Tetapi perkara itu jarang dilakukan. Cumanya ada dilakukan sewaktu awal second half, yang mana mereka mencari Sharif Fikri di belakang dengan membuat hantaran di belakang pertahanan. Sharif Fikri dapat peluang tersebut, dia melakukan percubaan, tak berjaya untuk menjaringkan gol, bola terkena palang dan sebagainya. Tetapi lepas tu mereka dah tak cuba untuk buat perkara tersebut. Padahal mereka ada Sharif Fikri, yang mana Sharif Fikri ni kelebihan dia pandai untuk menempatkan diri dari untuk berada dalam kedudukan yang tidak offside di belakang pertahanan, dan dia punya larian tu on timing. Maksud dia kawan tu angkat, dia pun baru lari dan sebagainya. Jadi perkara tersebut tidak diguna pakai oleh pemain-pemain midfield pasukan Selangor, yang menyebabkan Selangor tidak banyak percubaan yang ataupun tidak banyak hantaran sebegitu yang dilakukan. Sebaliknya mereka terus-menerus menyerang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, lalu melakukan cutback ke dalam. Tetapi macam biasalah, pemain-pemain defense Terengganu ada yang dah boleh baca game Selangor tu. Mereka dah tutup ruang, mereka dah compact, mereka boleh clear bola dengan cepat, mereka dah boleh baca. Goalkeeper Terengganu pula padu dan sebagainya. Jadi taktik yang sama begitu mudah untuk dibaca dan senang untuk Terengganu punya defense clear bola dan baca game daripada pemain-pemain Selangor. Itu yang pertama lah, yang mana kelemahan midfield mereka sendiri yang gagal untuk supply bola lebih banyak ke bahagian hadapan. Yang kedua, boleh dikatakan mereka punya defensive line, yang mana boleh dikatakan mereka bermain dengan formation macam biasalah. Mereka menggunakan Syahmi Safari dan juga Jordan Aimbila untuk melakukan ataupun untuk membuat larian ataupun berfungsi sebagai wingback. Tetapi apa yang menyedihkan adalah Syahmi dan juga Jordan, mereka lambat untuk cover mereka punya balik, mereka punya tempat balik. Jadi apabila mereka kena counter ataupun Terengganu bermain dengan fast build up, mereka cepat untuk release ball dan juga cepat untuk supply bola ke hadapan, maka kita akan dapat lihat yang bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Selangor terlalu kosong dan terlalu open, yang membolehkan pemain sayap seperti Faisal Halim untuk bertindak bawa bola terus ke depan tanpa ada cabaran daripada fullback pasukan Selangor. Benda tu perlu diperbaiki lah. Ada banyak peluang untuk Terengganu buat perkara tu, yang mana Terengganu banyak hantar kepada bahagian kanan, iaitu Jordan, yang mana tempat Jordan tu kebanyakannya kosong sebab Jordan selalu naik ke atas. Mereka cari Engku, mereka cari Faisal, mereka cari Jordan dan sebagainya. Tetap Jordan mintah lah pemain pasukan Terengganu kan. Bila mereka cari, mereka dapat peluang tersebut, tetapi Terengganu pula lambat untuk bertindak. Tu kiranya nasib baik lah untuk pertahanan Selangor, walaupun mereka memberi space ataupun ruang yang banyak kepada bahagian serangan Terengganu. Tetapi nasib baik bahagian serangan Terengganu semalam mereka tak manfaatkan peluang-peluang yang ada tu. Kalau mereka mampu manfaatkan kekosongan yang ditinggalkan oleh fullback Selangor semalam, memang boleh katakan Terengganu boleh menang lebih daripada 3 lah. Itu kelemahan yang paling ketara lah saya nampak. Walaupun ada Jordan berjaya untuk cover dan ligan balik ataupun kejar balik pemain seperti Engku ketika Terengganu berjaya mencari di tempat kosong tersebut. Tetapi kebanyakan memang ruang kosong tu terlalu banyak, dan boleh katakan Syahmi dan juga Jordan terlalu tinggi ke hadapan. Jadi kalau lawan dengan pasukan yang ada pemain wing yang laju seperti JDT, seperti KL City, ada J Partiban dan sebagainya, rasanya Selangor akan dihukum dan juga memang akan kena banyak kosong lah. Faham tak? Lebih kurang macam tu lah untuk mudah faham. Okey, untuk kekuatan Selangor, boleh saya katakan mereka bermain dengan sangat baik untuk 15 minit yang terakhir untuk mencari gol. Yang mana bila mana pertukaran dilakukan, pemain-pemain simpanan yang masuk menggantikan pemain utama pada perlawanan semalam menunjukkan
satu prestasi yang cemerlang. Contohnya Nur Hakim Hassan. Kita boleh lihat apabila Nur Hakim Hassan masuk, corak permainan Selangor yang still nak masuk ataupun nak penetrate kod bahagian sayap lalu buat cutback ke dalam kotak penalti berjaya dilakukan oleh Nur Hakim Hassan. Padahal sepanjang game Selangor main macam tu, tak ada seorang pun yang boleh buat cutback. Bukan tak ada seorang boleh buat cutback, ada, tapi tak sebagus Nur Hakim Hassan buat. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, untuk pemilihan pemain, sebab apa? Sebab saya tengok daripada Liga Super sampailah Piala Malaysia, Carsten Netzel dia suka tukar-tukar pemain punya pilihan. Yang mana okey, contoh game ni dia perform, bila masuk next game dia uji kaji lagi. Main next game Selangor jadi lemah. Bila masuk next game Selangor jadi kuat. Bila masuk next game Selangor jadi lemah. Disebabkan pengujian ataupun masih lagi tercari-cari first 11 yang terbaik untuk pasukan Selangor. Benda ni berlaku bukan hanya di Piala Malaysia, tetapi berlaku di saingan Liga Super. Tu sebab saya tak pastilah, mungkin Carsten Netzel masih lagi tercari-cari rentak ataupun corak permainan yang sesuai dengan first 11 pasukan Selangor. Tetapi bagi saya sepatutnya Carsten Netzel dah ada pilihan utama dia dan juga ada pilihan kedua dia, daripada dia duk cuba-cubaan. Saya pun tak faham. Memang banyak player muda dan sebagainya. Mungkin atas faktor kecederaan dan sebagainya, beliau terpaksa lagi uji kaji kan. Tapi tak apalah, ni first season beliau bersama dengan Selangor. Mungkin next season Selangor akan jadi lagi kuat. Kita tak tahu, kita doakan yang terbaik. Okey, itu sahaja ulasan saya. Secara overallnya Selangor dan Terengganu, mereka berdua bermain dengan sangat bagus, saling berbalas serangan. Cumanya Terengganu lebih efektif lah, sebab mereka lebih laju dan mereka mampu bertahan dengan sangat baik. Dan Terengganu dapat gol pun 2 daripada free kick kan, bukannya daripada open gameplay sangat pun. So boleh katakan overall not bad lah untuk pasukan Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.